dia punya actual soalan. Ini sesuai akan tulis. Jangan malas So sekarang ni you dah, yang ini you test. Test ni kan, stop. Lepas tu x approaches to factorize. Nak factorize benda ni, itu pentingnya kita belajar polinomial. Kan? Ni, nak factorize benda yang bawahnya okey lah, settle lah. X minus 2, x plus 2. Ni. Ini nak factorize. Kita buat kat sini. Kita tulis, ada 1 mark x cube minus 8. So the idea dia mesti dia ada between x minus 2 x plus 2. You masukkan, okay. Substitute 2 kat sini, confirm lah jadi one of the factor is x minus 2, right? Kan? Tekan calculator je. Cuba calculator bagi apa kalau saya malas ni. Ini kuadratik, kalau yang ni plus c, right? Kalau you tekan calculator je dapat terus letak, tak payah tunjuk. Calculator sekarang boleh kan? Kalau saya tak ada calculator, x squared minus plus ni bx plus 4, cari b. X squared katakan saya compare. Sebab saya tak ada calculator. X squared b x squared minus 2 is equal to 0. Is it b sama 2? Cuba check. Sure. Cuba check tak. X minus 2 x squared plus 2x plus 4. Cuba check. Siapa check? Siapa? Betul tak ni? Kok sesat ke apa ni? Tak ada calculator ke you all? Betul, tak ada calculator pula. Betul, madam. Betul. Okay, the idea is actually you all tak perlu factorize completely unless dia suruh. Okay, so kalau let's say if you can use calculator to factorize, just ni lah, zaman saya tak ada kan. Kalau tak ada, show sebelah ni. Ini 1 mark. Okay, next step, okay, you need to show ni next step, the same one you boleh cancel. So dapat limit x approaches to, write down dia punya result ni before you substitute. Ini another 1 mark. Then substitute show that kalau 4 plus 4 plus 4, bagusnya 2 squared semua kan. And then 4 plus 4. This is ada K1. Last sekali answer is 12 plus 8. So apa? 3/2. Ini K1, J1. So tengok cara the way saya write ni, dia punya solution. Once I substitute value, no longer limit. Sebelum ni ada limit. Limit ini equals kat luar. Equals. Limit ini. Bukan limit equals, salah. Equals dulu. Ini akan tolak markah. Okay, settle Soal? Ada soalan? Tak ni factorize. Okay, settle. Kenapa tak minta ni? Okay, settle yang ni pula. This one, substitute. Cuba substitute this one. Cuba you substitute guna you punya ni. Apa 12/4 Saya salah ke tadi? Cuba check sikit. Sekejap. Siapa salah 3 tu. Tak ni. Alright. 12 over 8 saya kata. Ni betul kan ni? Ya Allah. You all ni. Saya 12 berapa tadi? 4 Sebab apa entah. Ikutlah. Okay, jawapan 3. Okay. Okay. So ini substitute ni. Okay. Substitute. 2 minus 2. 2 plus 2 minus 2. Dia akan dapat 0, 0. When 0, 0. Apa nama tadi? Saya kata? Apa bagi dia term dia? Siapa ingat? Conjugate. Tak tahu, tapi nama apa? Dia punya keadaan tu macam mana? Intermediate. Cepat sebut seorang-seorang.
Apa? Indeterminate. Intermediate. Intermediate lah. Intermediate lah. Apa? Indeterminate form. Itu kan. Okay. So yang tadi ini poly over cert. Kalau ada cert je, darab dengan conjugate. Kalau rasa malas sangat pun, letaklah kat sini. Kan? What is conjugate for this? Ingat ke tak? Apa conjugate dia? Siapa ingat? Belajar chapter kan? Conjugate kita ambil kat mana? Yang atas ke bawah? Yang ada cert kan? Apa conjugate? Cepat. X minus 2. No. Plus. Ni dia conjugate. Ini one term. Ini one mark. Bagusnya dia tulis yang atas tu kan. Cepat. Ini one mark. Tengok cara saya buat. Okay. Untuk keselamatan awak jawab ni, tak nak careless. Tengok the way saya tulis. Macam ni. Is equal, confirm limit still ada on. Yang ada ini, okay. Yang ada benda ni you kekalkan. Tulis, jangan galak pergi expand. Okay, just do like this. Okay, ini, kekal. Okay, yang ada ini, saya tukar screen because it's quite important. Kalau kalian tak follow ni akan and careless. Yang this one, okay, ini times ini x plus 2. Kan? Ini, okay, dapat apa? Ini dengan ni. Dapat, macam mana ini, ingat tak dia punya, bukan apa? Oh, patut saya pening. Plus, sorry. Tak siapa pun tengok. You all faham tak ni? Okay. X plus 2 minus 4. Oh, okay, kenapa dia tak comel? Kena buat elok because this is quite important. Okay. Sorry, saya ambil masa because ini quite important. Okay, yang ini saya guna konsep mana ini darab kan. Darab sini dapat X plus 2. Darab sini dapat 2 set A. Dan mati dengan ni kan. Mati. Ini negatif 4. Okay, yang ada ni, yang conjugate dia conjugate multiply. Yang tak ada conjugate ni kekal. Jangan pergi expand. If you expand akan jadi complicated. Tolong ingat. Okay. Dan still lagi limit x approaches 2. Kita still lagi tak buat apa-apa. X minus 2. Kalau siapa cakap boleh terus boleh skip ni. Kalau siapa cakap please need to show this dulu. Okay, baru boleh cancel. Next step, tolong tulis dulu hasil dia punya result before you substitute. Ni K1, J1. Okay, J1. Okay, tulis dulu. Jangan malas. Okay, still got limit Cara satu limit ni equals. Next step baru substitute 2 plus 2 plus 2. You akan dapat 4. K1, sometimes J1. Ni, show step. Jangan terus buat 4. Because kalau you careless kat sini, you show the step substitute dapatlah working for effort, right? Okay, so this is dia punya full solution. Do not skip lah kalau boleh. Okay, settle. Faham kan? Okay, so sekarang ni direct substitute. Kalau dapat value, settle. If got 0 over 0, that call is indeterminate form. Indeterminate form, you ada two methods. Kalau function dia poly over poly, you kena factorize. If the function is cert over poly or poly over cert, you can times conjugate. If you times conjugate, make sure conjugate tu betul-betul conjugate. Yang ni one term tak terkacau. Then one times conjugate dia conjugate je, you kena expand. Dan the rest tu kekal. Dan dapat. Quite important soalnya akan keluar lah insyaAllah kan. Okay. Tapi saya dah bagi full solution dekat Teams tu. Yang lecturer punya.
Kita boleh kat portal. Then this one, okay, substitute juga. Substitute this one. 1 minus 1. 1. Okay, 1 minus 1, 0. So 0 over 0. Indeterminate form. Okay, so kita pun tulis limit x approaches 0, rewrite je lah. Okay, so sekarang conjugate. What is conjugate? Cepat. What is conjugate? Conjugate. Conjugate apa? Kau tahu? 1 plus Yes. cert x plus 1. Ya, betul. Good. Okay, 1 mark. Dah dapat 1 mark. Okay, macam ni. Okay, tengok next step. Kita still lagi tulis ni. Cara tulis equals dulu equals. Because of so many careless mistake student dia buat equals lepas limit lah apa macam ni. Then yang ini kita times 1 minus x plus 1 over. Yang ni jangan nak kacau Do not expand please lah. Tolonglah Kalau you expand memang complicated dan akan careless kan. So simplify, you akan dapat apa? Saya rajin, saya tunjuk dulu 1 minus 1 dapat negative x over x 1 plus x. Ni kena rajin. Potong-potong you akan dapat limit negative 1 plus cert x plus 1. Then baru substitute. Substitute no longer limit dapat negative 1 plus show the step Dia dapat negative 1 plus 1 dapat negative 1 over 2 dapat full mark. Okay, tolong ingat jangan expand yang tak ada ni, yang tak ada conjugate ni. Kalau expand memanglah nahas. Okay. Kalau ada problem interrupt Okay, yang ini satu lagi kita guna first principle. Nanti nak masuk chapter 9 differentiation. This is the one lah. Saya kena expose juga. Ingatkan saya nak lompat tadi, tapi kena expose juga sikit because of this is ada jugalah. Because sometimes by using first principle, this is the one. Sebab dia actually function bergerak ke limit, bergerak ke differentiation, bergerak kepada integration sebenarnya. Dia bergerak. Dia adalah hardcore calculus. Okay, tapi dia dalam ni macam mana dia tertukar-tukar, dia pecah-pecah sekarang ni supaya tak nak too tough for you lah kan. Yang ini dia bagi fx equals to x, fine. Sekarang ni fx settle. Dia punya ni dah ni fx plus h, x bertukar menjadi x plus h. Macam tu So kita starting dengan write down dia punya limit soalan, follow je. Follow soalan. Sekarang fx yang ini akan jadi x cert x plus h minus cert x. Just replace over h. Over h, not x. Sebab kita deal dengan h kita. Okay. So conjugate. Okay. So you substitute dapat apa? Kalau substitute dapat x plus 0 kan? Okay, you can substitute dapat substitute dapat cert x minus cert x over 0. 0 over 0. Tadi 0 apa case dia? Apa nama tu? Kalau 0 over 0? Siapa boleh sebut? 0 over 0. Indeterminate form. Indeterminate, intermediate. Macam lagi kan? Ada tak clear lagi kan? Okay. Indeterminate form. So sekarang ni conjugate dia apa? Dia tak kisah atas bawah tapi opposite kan? Apa conjugate? In your head. Harap-harap macam ni Plus. Dia satu je. Macam tu. Okay. Ini aku juga akan jumpa lagi dalam chapter 9 Okay. So sekarang ini saya dah kata
Okay, saya tukar colour lah. You nampak sikit je. Biar hidup colourful. Saya ada dua pen yang baru. Cima. Sekarang ni. Yang ini kita buat X plus H minus X. Kan kita guna konsep, ingat tak konsep yang A squared minus B squared is equal to A plus B, A minus B, right? Macam itulah. Okay, yang bawah ini, tolong please jangan do not expand. Tolong berapa kali ulang ni. Buat juga memanglah pening kepala. Potong-potong dah H. Kalau saya malas dah kan. Saya dah malas ni. Potong, H kan. Potong dapat. Bolehkah saya tulis macam ni boleh tak? Okay kan? Okay. Boleh, so, madam. patutnya kita tunjuk. Tapi tak apalah, boleh sikit. At least make sure kita betul lah So, substitute tempat H. Not X. H. Over X. So, you akan dapat 1 over se-X plus se-X. Dapat apa? 1 over apa? Kalau katakan Y plus Y dapat apa? 2Y kan? So 2 se-X. Done. Habis. Okay, kita tak solve, kita ni je. Kita cari 4H. This is first principle. You akan jumpa lagi dalam chapter 9. Okay? Okay. Okay. Do not expand. Dah habak tu. Berkali ulang. Kan? Okay. So, case study. Tu saya ada limit. Tadi kita tak kisah kan. Limit apa-apa benda hentam je. Okay. Kita domain. Itu saya kata dia relate dengan function. Okay, domain kan ni kan. Domain dia X not equal to 3. Kalau kita buat number line, from infinity to 3, infinity positif. Ini dia punya domain sana sini. Okay. So kalau kita transfer to dia punya ni interval dalam pre-UPS 2 saya saja interval decrease dengan increase. Actually tak ada kan sebenarnya. You all berbahagia kan dengan UPS kedua kan. UPS ketiga nanti nahas kot saya rasa. Dah bagi senang, kutuk-kutuk ada yang kutuk-kutuk pula upload dalam ni lah apa senang. Kita tak tahu you all tapi you all memperendahkan kami. Kita tahu you all. Okay, so lain kali kata Alhamdulillah. Kan macam tu. Tengoklah macam mana kan. Nanti assignment akan bagi you all buat elok-elok. Okay. So sekarang ini macam ni. Okay. So go je. Nak beletir pula kan. Okay. Substitute. You akan dapat 0 over 0. Substitute. Ni. Sekejap saya tukar. Kali kata Alhamdulillah. Janganlah kita buka media masa tu. Bila orang tahu semua. Tengoklah kita kan. Bahaya. Okay. Ini. Masukkan substitute. Dia 3 from left. Kalau tengok betul-betul left Okay. Tapi kalau nak check 3 squared minus 9. 3 minus 3. Terus je ignore negative positive. 0 over 0. Indeterminate form. If indeterminate form, dia nak negative dia 3, maknanya dia nak one side. You kena factorize. Whatever it is, you kena factorize. If 0 over 0, poly or poly. Cancel. You akan dapat ni. Kan? Dan baru substitute macam biasa. Substitute macam biasa. Kita tunjuk juga. Okay. Okay. You masuk macam biasa. 3 plus 3, 6. Okay. Tak payah masuk 3 minus ke apa benda tak payah. Okay. Macam biasa. Itu kalau graf macam tu. Jadi sekarang ini kalau saya padam ni. Okay, on the right hand side sama juga. On the right hand side, ini on the left hand side. Kan? The left. On the right hand side same problem. Substitute 3 plus 3, 6. Yang ni pun 3 plus 3, 6. Okay, and actually the graph is like this. The graph dia
Macam ni. Dia tempat tree ni tidak ada. Tempat tree ni, this is called limit. Okay, dia tak ada. On the tree itself, tak wujud. Because of domain dia adalah domain dia not include tree. Tak ada. Kita buat tree kan, tak ada member, tree tak ada range. Kita panggil limit. Limit dia tak border the point itself. Dia tak kisah pun 3 tu, titik tu. Kat titik 3 tu tak ada. Tapi dia tengok what happen bila x approaches 3, menghampiri 3 from left, from right. Mana dia? Yang ini from left, kiri. Yang ini from right. From right. Yang ini from right ni. Yang ini from left. Nak tengok. Kalau sama 6 can conclude that limit fx as x approaches 3 sahaja, without plus minus, is equal to 6. If this one on the left is not equal on the right, we say that the limit is not exist. Beza Kalau ada limit kita tunjuk value. Kalau tak sama kita ada does not exist. You sekarang faham tak konsep limit? No? Faham tak konsep limit? Ya, ada idea kan? Ada idea. Itu kita panggil two-sided limit. Maknanya kalau dia bagi seketul je 3 kan, 3, you kena check left and right. Okay, kalau sometimes dia bagi soalan dia belah kiri left ke right. Okay, you kena faham. Tu. Okay, tak apa. First time kalau bingung-bingung, it's okay lagi. Nanti buat belajar lagi kan. Kenapa saya punya screen tak penuh? Okay, pula tu. Okay, so sekarang ni you kena faham konsep pula. Ni. Okay, faham konsep. One-sided limit can either be left and right. Okay, orang ni you kena tengok nanti. So sekarang kalau sebelah kiri, saya nak laju sikit sebab takut tak cukup kan. Kan menghampiri A from left. Macam tu kan. Kalau sebabnya tak nampak sini. The right hand limit. Dia menghampiri from right ke sana. Dia ke sana. Okay, dia ke sana. Kalau left kiri ni, yang ini A from left. Yang ini A from right. Kenapa dia? A kat sini A kat sini. Bukan kat sini A. Kat sini A. A from right. Itu kita panggil one-sided limit satu-satu. Bila join sama, L is equal to M ke apa? Because two-sided limit. Ke relation. Kalau let's say, yang tadi saya ulang tadi lah, yang saya laju tadi, saya ulang balik. Kan? Kalau let's say limit on the A from left is equal to limit on A from right, we call limit x approaches A without plus and minus, L equals L. Terus, limit exist tapi kita tunjuk value L. If limit A from left not equal limit from right, kita tulis the limit does not exist. Does not exist. Okay, kita go sikit sebelum nak berhenti ni. Cepatnya masa berlalu. Okay, so determine the limit. This is quite important. Dia akan bagi piecewise function for you. Okay, ni macam gini. So sekarang ni makna kita tengok domain. This is domain. Ni domain. Ini maknanya y equals x squared, y equals 0. Ni dia punya function y, graph. Okay, ya this is domain. Kita check domain. Domain. Ya, ini function. So, biasanya normally saya akan introduce number line, using number line to show the punya piecewise function. Okay. Dan sekarang normally akan bagi apa yang tempat yang problem 4, dia akan cari x approaches 4. Yang ini 0, dia akan cari bagi 0. Dia akan relate lah. Kan? So, caranya macam ni. Okay. So, normally, mana? Dia go je. Saya akan buat number line. Number line, depends on ni lah. Saya nak buat number line. Okay, kasih number line. Boleh bodohnya. Okay, semula. Saya nak relate terus dengan ni. Graph.
Okay, nabala saya sini katakan sini. Ini 4. Dapat kan? Not equal to 4. Maknanya semua kosong, semua ada ni kecuali 4. Graf dia y equals x squared. Y equal x squared. Y equal squared. When x is equal to 4, x 4, y equals 0. This is just coordinate. Setitik je. Kan? Ni. Maknanya 4, 0. Titik. So sekarang ni kalau saya bawa ke sini. 4 ni 4 4. 4, 0 sini 4, 0 betul saya buat Okay, ini 0. Ini titik. Dan kalau let's say okay, untuk yang the rest saya kena sketch graph. Tapi dia tanya ni je. Dia tak suruh sketch graph. Kan, dia tanya ni titik. Yang bukan 4 ni kuadratik. Saya tak mau graph dulu lah. Sebab nanti cepat Okay, so kalau saya tu cari senang sorry saya tak nak tunjuk graph sangat. Tak apa. Limit x approaches 4 sebelah kiri. Sini, kiri. Kalau sebelah kiri ni, left, function dia is x squared. You masukkan 4 squared dapat 16. Limit x approaches 4 on the right hand side. Sebelah sini right hand side. Dia punya number line graph ni. Graph y equals x squared. Function dia x squared. You dah masukkan dapat 16. Sama value. Lepas tu boleh conclude since titik-titik ni limit x approaches ni x approaches 4 left is equal limit x approaches 4 right is equal to 16. Therefore limit x atau fx ke x approaches 4 sahaja 16. Habis. Saya tak nak show graph. Faham tak you all? Cuba kita try satu lagi example. Oh, saya akan graph juga. Macam ni graph dia macam ni. Graph dia. Okay. Graph dia macam ni. Dia left, ini right. Dia menghampiri 16. Okay, saya go B. B ni. Okay, dah ada, tak ada graph kan, kacau. Saya buat number line, biasanya saya akan ajar student saya number line, you all my student juga. Saya tengok sini x less than 0. Function dia x squared. When x greater than 0, function is 1 plus x. Macam tu. Kalau you insist nak buat graph, tarik dia graph macam ni. Okay, graph macam ni kalau insist nak graph. So belah sini you kena sketch y equals x squared. Sebelah sini. Tanah dia kat sini tanah dia kan. Sebelah sini you kena sketch graph y plus x. Dia tak suruh lukis graph. Tapi kalau kita nak sketch the graph. Kalau nanti ada soalan tu sketch the graph. Katakan kan. Okay. So sekarang ni kalau nak cari limit saja, ini from right, from left. Kita tulis limit, kita nak apa? 0 from right. X approaches 0 from right. Kalau from right, right sini, dia jatuh tang sini. Kita ambil function 1 plus x. Ada markah ni 1 plus x. Baru kita substitute 0 without plus. Dapat 1. Okay, saya go lagi guna point lain. Let's say kalau you nak ambil limit x approaches, kita decide dulu from left. Left kat sini, kiri, dia jatuh tang sini, function dia adalah x squared. Tulis x squared. Substitute 0 without negative, dapat 0. Then you pun buat because of since limit kalau malas tulis fx lah, kalau tak sure kan. X approaches 0 from left not equal limit fx x approaches 0 from right. Therefore limit
fx approaches 0 sahaja does not exist. Tulis does not exist. Kalau you katakan Alex nak tahu dia punya graf, saya suka ada graf limit because nampak. Okay, graf. Katakan ini graf ni sebelah sini 0. Masukkan 0 je, substitute 0 je. 1 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. Kena kosong. Dia straight line. Ni dia punya graf. Okay, graf dia. Ikut dia punya domain diberi given the given domain. When you sketch the graph, you need to follow the given domain. Jangan duk cari domain sendiri. Okay. Yang ini, on this right, substitute 0 juga. Walaupun not included, substitute 0 juga. 0 but not included. You know this is quadratic. Dia mesti curve. Macam tu. So the graph actually, from the graph, it shows that dia punya ni tak sama. Limit. Kan? Yang on the left hand side, 0. On the right hand side, 1. So the limit does not exist. Understand tak? All this is quite important Ada idea kan? Oh, ada berapa example? And this is the last one, should be the last lah. Before stop. Okay, this is quite important juga. Okay, semua important. Okay, limit absolute value. Ya, mesti kalau absolute value akan tanya ini. You substitute dapat 0 over 0 in determinate form. So does it exist? You cannot say that this exists. You need to show, you need to define. Okay, solution, saya go terus solution. So kalau you nak tahu the solution is ni, katakan 0 on ke sana dia negative x kan. Yang ni ikut ni follow ni kan. Kalau masuk ni include dia positive x. So tadi soalan dia limit x approaches 0 from left. Okay, kan soalan dia macam ni. Okay, so sekarang ini left. Saya nak laju sikit Okay, 0 from left, dia punya ni absolute value bertukar jadi negative x. Dapat ni negative x. Tukarkan negative x. You akan dapat limit x approaches 0 from left, negative 1. Bila masuk negative 1 is constant, dapat negative 1. Okay, negative 1. Saya laju lagi Okay, so yang ini limit, katakan limit x approaches 0 from right, the same function juga. So sekarang ni right is positive, tukar positif, tukarkan ni positif, dapat limit x approaches 0 from right, x over x1, so dapat 1. So we can say that the limit does not exist. The limit does not exist. Okay. So I think that's all for today. Okay. So sebenarnya nampak macam kabut sikit, tapi you can baca balik, tengok dah share full solution, at least you get rough idea about what is limit. But make sure that limit tu dia tak tengok the titik itself. Tempat titik tu macam sini kita tengok. Kita tengok behavior yang when kita go nearest approaching the point kan. So that's all for today. So you kena ni mana kelas saya ni. Saya tengok orang-orang ni. Okay. So that's all for today. Harap you all okay semua. Okay. So hope to see you again. So hari Jumaat ni kita tak boleh buat face to face kan. Saya bagi video je. Okay. So boleh dismiss. Okay. Assalamualaikum. Okay.